Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sambung PGR Pendidikan Islam di bawah bidang akidah dengan tajuk syirik merosakkan akidah. Jadi sebelum itu kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 88. Okey. Muka surat 88 ni dia menceritakan, dia tunjukkan kepada kita jenis-jenis apa ni, contoh-contoh syirik. Okey, yang pertama, menyembah berhala. 2. Memuja jin dan syaitan. 3. Mempercayai bomoh yang menggunakan sihir. 4. Berdoa kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu contoh-contoh syirik. Okey. Kita tengok pengertian syirik. Apa itu syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Okey, dalam ayat kita maksud syirik itu ialah kita menyekutukan. Maksudnya kita beriktikad bahawa adanya Tuhan lain selain daripada Allah. Ataupun kita menyamakan kekuasaan benda lain itu sama dengan kekuasaan Allah. Menyekutukan, mensyarikatkan. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, pegangan kita. Setan hebat ni. Ada lagi orang hebat pada Allah ni. Kita beriktikad lagi tu. Tak boleh. Perkataan. Kita melalui perkataan kita kecek sehingga menyebabkan kita murtad, menjadi syirik kepada Allah. Dan perbuatan, contohnya apa? Puja kubur. Sebab yang kubur tu boleh beri kita rezeki, boleh beri nombor ekor. Tak boleh. Itu ialah perbuatan syirik. Okey, dalil dia, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ni dalil bagi syirik, haram syirik. Okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Okey, awak boleh ulang-ulang baca. Ni kalau boleh ingat sekali. Ni ayat ni, dalil bagi syirik ni. Okey, maksud dia, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Maksudnya tak boleh sembah benda lain, tak boleh sembah berhala, sembah patung. Tak boleh. Ya. Okey, hukum dia. Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Okey, dosa paling besar adalah dosa syirik. Allah tak akan ampun sesiapa yang mensyirikkan Allah. Maka kekalah dia dalam neraka sampai bila-bila. Allah tidak akan pernah mengampunkan orang yang mensyirikkan dia. Okey. Okey, kita tengok pula jenis-jenis syirik. Okey, syirik terbahagi kepada dua, syirik jali dan syirik khafi. Okey, apa itu syirik jali, apa itu syirik khafi? Okey, kita tengok penjelasan yang dia bagi. Okey, syirik jali. Pengertian. Syirik jali, mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Okey, syirik jali ni maksudnya jali. Maksudnya nyata. Terang benderang. Kita sembah selain pada Allah. Ataupun kita mengaku ada Tuhan lain selain daripada Allah. Jali. Maksudnya terang-terang tu.
gitu. Kira-kira ada kita mensyirikkan Allah kalau kita lagu tu. Okey, contoh dia menyembah berhala. Okey, berhala ke dia berhala patung dan sebagainya. Tokong dan sebagainya dah. Matahari. Okey, ada orang sembah matahari. Bila matahari naik dia sembah. Dia kata Tuhan dia. Tak boleh. Bulan atau lain-lainnya. Okey, semua tu ialah makhluk belaka. Okey, meminta doa dan pertolongan daripada kubur. Puja kubur. Dia dekat kubur minta nombor ekor ke apa. Dah lah nombor ekor tu judi terharai dah. Dia minta dikubur pula. Bertambah-tambah lagi berdosa. Atau orang mati atau selain Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ni orang hak mati dah ke berapa, minta ni ruh, ruh nenek moyang ke. Itu tak boleh. Itu dinamakan syirik. Allah larang kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kesan syirik jali. Apa itu kesan syirik yang nyata jali? Dia membatalkan akidah. Jadi kafir kita. Tak boleh membatalkan akidah. Tak jadi orang Islam dah. Berdosa besar. Itu dah berdosa besar. Dosa yang paling besar sekali. Dijanjikan azab yang pedih. Okey, Allah janji dah. Orang kalau lagu ni dia akan bubuh dalam dengan aku, akan seksa dengan seberat-berat siksaan. Okey, cara menjauhi syirik jali. Kita nak jauh. Kita tak si bertekad dengan syirik jali. Lagu mana cara dia kita nak hindarkan diri kita. Mendalami ilmu tentang Islam. Kena belajar tentang Islam, tentang syariat Islam. Okey, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah. So, kita kena beristiqamah, maksudnya sentiasa, maksudnya sentiasa beribadah lah, istiqamah, tetap semua, buat semua, berdoa kepada Allah, hanya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, ikut gapo Allah suruh, jangan buat gapo Allah, gapo Rasul lagi. Tu cara dia. Okey, seterusnya kita tengok pula syirik yang kedua, iaitu syirik khafi. Apa itu khafi? Khafi ni maksudnya sembunyi, maksudnya susuk-susuk, maksudnya benda tu tak terang, benda tu tak nampak, tak jelas. Okey, pengertian dia, syirik khafi tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Kita buat benda, kita buat sesuatu tu bukan kerana Allah semata-mata. Tu maksud dia. Kita buat tu mungkin kerana orang. Mungkin kita nak puji dia. Semaya ni nak sebab ni apa? Nak hadiah. Puasa. Sebab apa? Sebabnya ibu bapa janji dia nak beri. Siapa yang puasa penuh nak beri RM50. Maka kita pun puasa sebab kita nak. Tu tak boleh. Itu dipanggil syirik khafi lagu tu. Kalau kita buat lepas tu, nampak kita nak bui, suku kira tu. Ni janji siap-siap, kita pun memang niat dalam hati kita, kalau aku tak puasa, okay? Tak boleh biti. Tak boleh betul. Syirik ini dikenali juga dengan syirik kecil. Syirik kecil. Kecil-kecil pun, kalau dia banyak-banyak, lama-lama, jadi besar juga. Semaya apa semaya? Takut kena marah. Kita buat sesuatu ibadat bukan semata-mata kerana Allah. Okey. Kita tengok contoh dia, riak. Riak ni maksudnya nak menunjuk. Iaitu melakukan sesuatu ibadat bukan semata-mata kerana Allah. Seseorang melakukan ibadat kerana mahukan pujian. Okey. Atau tempat dalam masyarakat. Dia buat baik sebab nak suruh orang puji, nak suruh orang kata dia juru, nak suruh orang sanjung dia, nak suruh orang puji dia, nak suruh orang akak dia dalam kedudukan masyarakat. Dia ni bagus ni, boleh jadi ketua ni, dia ni bagus ni. Lagu tu bukan sebab dia beriman kepada Allah, bukan sebab dia keinginan dia sendiri, bukan sebab kerana Allah suruh dia. Okey. Kesan syirik khafi. Apa itu kesan syirik khafi?
menghapuskan pahala amalan. Tak boleh pahala, buat saja-saja. Rugi saja-saja, letih saja-saja atas dunia, di akhirat esok tak boleh hasil tu. Mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Malah boleh dosa pula. Dah lah. Pahala kita buat ni tu hilang, maka tambah pula dengan dosa. Hidup tidak tenang. Oh, tak tenang hidup apa. Oh dah. Kalau kita buat sesuatu nak suruh orang puji, kalau orang tak puji, tak marah. Kita serang tak sedap duduk. Oh bapa, tak ada orang puji aku, bapa tak ada orang tengok aku. Jadi kalau kita buat semata-mata kerana Allah, orang tengok kau, orang tak tengok kau, orang puji kau, ikut dia lah. Sebab kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau kerana orang, kita buat sesuatu kerana orang, kalau orang tak tengok, orang tak puji, maka kita seronok marah. Cara menjauhi syirik khafi. Melatih diri supaya ikhlas. Latih diri supaya ikhlas. Buat sesuatu kerana Allah. Itu maksud ikhlas. Menyembunyikan amalan kebajikan. Tak payah royak kat orang. Buat amal tak royak kat orang, tak tunjuk kat orang. Kita dah. Kita buat senyap-senyap. Tak payah pun dalam Facebook, tak payah pun dalam WhatsApp, tak payah pun dalam status. Tak senyap kita. Menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Kita suruh kita hebat. Banyak semaya, banyak mengaji. Banyak buat amal ibadat. Tak boleh begitu. Tak boleh ada perasaan kita yang hebat dan sebagainya. Okey. Okey, itu untuk syirik. Apa itu syirik dan sebagainya. Okey, jadi ada kuis untuk awak. Saya dah sediakan kuis dalam Google Form. Jadi Tani boleh jawab. Baca dulu buku teks baru jawab. Jangan nak jawab selalu. Tak tahu gapo buku tak baca lagi tak ada jawab. Lepas tu bolehlah kosong markah. Soalan saya ambil semuanya daripada buku teks. Semua dari ni belakang jawab period ada belakang. Okey, boleh. Okay. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.